fazal muttaqun. Yang dimuliakan pada Kak Tun dan semua urusia rumah ngaji, pada Datin Normah dah masuk? Tak ada lagi? Datin tak masuk lagi. Oh, belum ya. Malah kepada semua peserta-peserta rumah ngaji yang menghadiri program kita pada petang ini, alhamdulillah pada phone kejap. Ustaz, suara Ustaz hilang-hilang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Sekarang Test, ada. test. Ada dah. Dengar ya? Ada dah. Okey. Tapi Tadi gambar ada Ustaz gangguan ada. orang telefon masuk dalam handphone saya. Oh. Okey. Okey, baik. Jadi pada petang ini kita akan sambung bacaan kita pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Sebelum kita memulakan program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan bacaan kita, sedikit ingin kita kongsikan ataupun kita ulang kaji daripada apa yang telah kita bincang pada siri yang lalu. Cuma pada hari ini mungkin ayat ataupun huruf yang kita nak bincang tu huruf lain yang kita tak bincang pada minggu lalu, kerana ada sedikit lagi penambahan yang perlu saya terangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita dapat recall balik ataupun kita dapat refresh balik. Kita segarkan semula ingatan kita daripada perbincangan yang telah kita lalui pada minggu yang lalu. Jadi pada hari ini, sebelum kita nak mula sambung bacaan ini, saya nak dalam masa 5 ke 10 minit kita cuba buat sendiri sambil-sambil kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang nak masuk mungkin. Saya bagi satu tugasan, tuan-tuan dan perempuan selesaikan Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Saya keluarkan saya punya whiteboard kejap. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Cuba selesaikan yang itu dulu sambil-sambil kita ni. Ha, Mim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ustaz, gambar Ustaz tak ada. Gambar tak ada? Ya. Ada. Gambar Ustaz ada 2. Ustaz berapa ya? Saya lambat masuk. Al-Baqarah. Ada gambar saya? Ada. Ada dah. Okey. Saya nak share saya punya PowerPoint yang tak dapat. Saya cari jap. Dia tadi Ha, Min, Ain, Sin, Qaf. Ya, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ha tu Ha pedas tu Ha biasa.
Ha pedas. Ha pedas lah. Hamim. Surah Hamim. Surah Ghafir. Surah apa? Fusilat. Boleh? Ada yang dah siap ke? Dah. Ha, mim. Ha alif, ha, mim, ya, mim. Ada yang dah nak cuba? Ha, mim, ain, sin, qaf. Okey. Nak eja ke Ustaz? Huruf tu Ustaz nak suruh eja ke? Ya, saya nak suruh buat step yang saya buat tu. Ha. Okey, Step ha yang nak saya buat alif. tu. Ha alif. Ain ya nun. Ain atas. Ha, alif, lepas tu mim, Oh, Mim ya mim. mim, ya, mim. Ha. mim ya mim. Okey. Kemudian ain, Ain ya Ain nun. ya nun. ain, ya, nun. Kemudian sin, Sin Mim alif. ya nun. Sin ya nun. sin, ya, nun. Kemudian Ya, qaf, nun. Alif. Fa. qaf, alif, fa. Okey, pandai. Selesai satu step. Step yang kedua, cuba selesaikan dia punya baris. Dah Baris. faham dah. Ha, alif di atas ha, mim, baris dia macam mana? Mim bawah, Ain. mim ya mim. Ya, mim di hujung tu barisnya sukun kan? Ya. Kemudian ain pun sama. Ain ya nun. Cuma sebelum huruf ya itu, huruf ain tu barisnya di atas, bukan baris di bawah. Ya. Betul? Ya. Betul. Ha, betul, barisnya di atas kan? Kemudian sin, Sin, baris bawah. Sin ya baris sin. bawah sin. Sin, ya. Kemudian hujung dia tu sin, ya, nun, nun tu sukun. Betul kan? Kemudian qaf. Qaf alif fa, qaf baris di atas, fa-nya sukun. Betul kan? Fa. Ya. Okey. Selesai yang kedua. Yang ketiga, cuba kita lihat ada berlaku idgham tak? Antara pertemuan-pertemuan tu ada idgham tak? Ada. Ada. Idgham. Idgham bukan ikhfa. Idgham. Idgham nun dengan dengan qaf ya. Tak ada. Mana? Kalau ada di mana tu? Tak ada lah. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hitam tu apa Ustaz? Saya? Masukkan. Memasukkan. Idgham tu kalau sama ada hukum, maksudnya bila saya tanya idgham, kita kena ingat sama ada dia idgham mislain atau idgham ma'al ghunnah. Ma'al. Ada tak di situ idgham ma'al ghunnah atau idgham mislain? Idgham mislain mim mati bertemu mim. Tak Idgham ada. ma'al ghunnah Tak ada. nun mati bertemu huruf ya, waw, mim, nun. Tak ada. Tak ada. tak ada. Tak ada. Beritahu. Okey, baik. Kalau tak ada, maka di sana kita tak perlu letak apa-apa tanda sabdu.
Sabdu tak ada. Jadi bila sabdu tak ada, tuan-tuan sekalian, kita dah boleh letak nama dah. Apa nama hukum ha itu? Mak lazim. Ha. Asli. Mat asli harfi. Harfi. Ha. Mim. Mak asli. Ha. Selepas huruf sukun, huruf mat ada huruf sukun. Apa nama? Mat lazim. Mak lazim. Mak lazim harfi mustaqal. Mustaqal. Mustaqal atau mukhaffaf. 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 Mak lazim harfi mukhaffaf. Pasal mimnya tak ada sabdu. Yang ada sabdu baru mustaqal. Ya. Kemudian ain. Sama. Mak lazim. Mak lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Okey. Kemudian sin. Sama juga. Sama juga. Mak lazim harfi mukhaffaf. Qaf. Mak asli. Mak lazim harfi mukhaffaf. Ya, mak lazim harfi mukhaffaf. Semua tu mak lazim harfi mukhaffaf kecuali ha. Okey. Baik, sekarang pertemuan antara ain dengan sin, nun bertemu dengan sin tu dengung tak? Dengung, dua harakat. Kemudian sin bertemu dengan qaf pula, sin qaf, nun bertemu qaf, dengung tak? Dengung juga. Jadi di situ ada dengung. Nampak tak? Okey, baik. Cuma yang saya kata saya nak buat penambahan ni, pada minggu lepas saya saja tak beri lagi. Ini saya nak tambah. Khas kepada huruf ain. Kalau minggu lepas kita bincang kaf, ha, ya, ain, sad. Hari ni kita bincang ha, mim, ain, sin, qaf. Khas pada huruf ain sahaja, sebenarnya nama yang diberi nama yang lebih tepat ialah mad lin lazim. Mad lin lazim. Ya, mad lin lazim. Sebab apa mad lin? Ya, huruf ain sahaja. Sebab apa? Sebab sebelum huruf ya barisnya di atas. Baris atas. Kan untuk jadi mad lin sebelum ya atau sebelum gua baris atas kan. Jadi ain itu sebelumnya baris atas. Jadi mad lin itu bukan ni mad lin lazim. Maklin lazim. Jadi pada huruf ain boleh baca dua wajah. Sama ada nak baca 4 harakat atau nak baca 6 harakat. Ain tu boleh baca 4 harakat atau 6 harakat. Baik. Sekarang saya baca, cuba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Nah, lagi sekali. Hamim. Nah. Ain sin. Lagi sekali dengar. Ain sin qaf. Tempat yang nak didengar ialah nun bertemu sin, sin bertemu qaf. Ain. Nampak situ. Selesai je 6. Dengung. Ain. Nampak tak? Ya. Siapa nak cuba lah ramai-ramai ni? Mim, ain, sin, qaf. Silakan, saya nak dengar. Nafas tak mau cukup dah kan? Boleh lah. Nafas tak cukup hak mana je lah. Kalau nafas tak cukup tak payah nak buat apa dah. Okey. Tapi boleh lah tu, boleh pakai lah. Ada lagi siapa nak cuba? Silakan. Nak. Sila. Hamim ain. Berhenti. Hamim. Hamim.
Ambil nafas. Oh, nanti dulu. Sin Qaf. Cuba. Hamim Ain Sin Qaf. Okey, ada lagi siapa nak cuba? Silakan. Cuba Ustaz. Silakan. Hamim Ain Sin Qaf. Dengung dulu. Sin dengan qaf tu dengung. Sin Qaf. Cuba ulang semula. Hamim. Ain Sin Qaf. Macam tu. Ya, ada lagi siapa nak baca? Ada? Tak ada dah? Saya cuba Ustaz. Silakan. Hamim Ain. Berhenti. Hamim. Ambil nafas. Ain Sin Qaf. Hamim Ain Sin Qaf. Okey, baiklah. Baik, hari ni kita akan sambung ya. Semua ada masah ya. Semua ada masah kan? Ada. Ustaz Baik, tanya siapa nak? Ustaz. Saya silakan. Antara Ain dengan nak sebut Sin boleh putus nafas ke? Ya, dia dengar. Terbaik jangan putus nafas. Oh, Tapi kalau nafasnya tak cukup, apakan daya. Kalau cukup nafas tak boleh putus sebab dia ain sin qaf tu satu. Hamim putus tapi ain sin qaf jangan putus. Dia sambungan tiga-tiga huruf tu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada lagi soalan? Tak ada ya? Baiklah, kalau tak ada, kita terus kepada sambungan bacaan kita hari ini pada surah Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5. Baik, saya baca. Dengar elok-elok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu dia, sampai situ. 2 ayat sekarang ni kita tengok. Sekarang ni kita tempat. Baik, sebelum tu siapa nak baca dulu? Saya bagi peluang. Lepas ni kita buat sedikit kajian hukum-hukum tajwid dan juga sifat-sifat huruf, makhraj huruf yang kita boleh keluarkan daripada 2 ayat ini. Siapa nak baca dulu? Silakan. 2 ayat ni. Saya terus Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Okey. Dah interview dah. Cukup nafas Ustaz. Okey. Tak apa, boleh. Itu wakaf tu tak apa. Ambil je wa ma unzila. Paling santai. Okey. Wa Yang susah-susah hati kan. unzila wa ma unzila min qablika. Unzila dengung. Unzila Ya, dengung. Ulang balik. wa ma unzila min qablika wa bil akhirah wa bil akhirati hum yuqinun. Dekat hum tu jangan terputus. Jangan hum you. Wa bil akhirati hum yuqinun. Semula. Wa bil akhirati Positif lah. yuqinun. Baik, kena baiki huruf kha.
Wabil akhi. Khi. Jangan tekan terlampau rapat. Dia ringan je tekan. Khi. Wabil akhi. Ulang balik. وبالآخرة هم يوقنون Bagus. Terus. أولئك على هدى من ربهم Hudan tu jangan hudan. Terus tutup mulut. Hudam. Terus. Ulang balik. أولئك على هدى من ربهم Tak apa nak jadi hudam tu. هدى Ulaika ala hudam. Hudam selalu. هدى أولئك على هدى من ربهم boleh Ustaz? Boleh. وأولئك هم المفلحون. Bagus. Okey, ada lagi siapa nak baca ayat yang sama? Silakan. Saya nak cuba Ustaz. Silakan. Siapa tu? Nampak macam orang Selim pun ada ni, betul ke? Masjid Al-Hidayah punya Selim. Tanya Malim. Itu kan tengok muka ni orang tanya Malim ni siapa ni? Saya cuba Ustaz. Silakan. Ana lupa nama hantar. Apa Muiz yang nama hantar? Fauzi. Silakan. Ya. Ustaz Fauzi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Lagi siapa nak baca, silakan. Assalamualaikum, saya nak cuba Ustaz. Sila. Siapa tu? Muhammad Akil. Siapa tu? Akil. Mak dia, bukan mak Akil, mak dia pun jadi sama dia. Silakan. Saya baru join, nak mula dari mana Ustaz? Ayat Wala 4 surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna. Okey. Auzubillahi saya cuba ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puan cuba baiki semula auzubillah tu. Puan. Cuba baiki semula. Dengar saya sebut dulu. Dengar saya baca dulu. Ada dua tempat nak dibaiki. Yang pertama dekat nirra tu. Huruf ra tu bagi nampak sabdu nirra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Putus-putus, tak jelas. Tak jelas? Putus-putus suara. Suara putus, tak apa telinga korang dengar. Lain tak okey ke? Lain tak okey. Terus je. Okey. Walladzina ursila ilaika wa ma ursila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Boleh ke? Tak apa lagi, boleh, tapi saya putus-putus. Suara tu putus-putus. Ya, lain tak clear apa? Ya. Lain tak clear apa? Dalam lain tak clear nak buat macam mana kan? Kita bagi peluang orang lain pula. Sila orang lain lagi nak cuba, silakan. Terima kasih Ustaz. Saya. Siapa?
Mungkin yang tak ada baca, yang siapa tak ada baca tu tutupkan dia punya mikrofon tu, baru dia tak ada gangguan. Siapa nak baca sahaja buka mikrofon. Silakan. Sampai baca, sampai baca. Siapa? Siapa nak baca Saya. dulu? Ani Kita ni, baca dulu. Ani 6638, siapa dia? Saya. Ani. Saya, Silakan. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan tu kena baiki. Ta tu diangkat pangkal lidah. A'udzu billahi minasyaitan. Syaitan. Cuba semula. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, ada kemajuan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allahul Azim. Okey, ada lagi yang nak cuba? Silakan. Saya. Silakan. Puan Mazi apa tu? Maziah. Dia keluar Mazi ni. Okey, silakan. Maziah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulang balik. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, bagus. Mungkin ada seorang lagi. Saya bagi peluang seorang lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Ustaz. Sila, Nur Hamidah, silakan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Cuba betulkan jangan baca wabil tapi baca wabil. Bagi bawah wabil. Ulang mana Ustaz? Wabil. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, terima kasih. Baik, semua yang baca, terima kasih atas sumbangan bacaan. Dan sebelum kita pindah kepada ayat yang baru, kita buat sedikit kajian tentang hukum tajwid yang boleh kita keluarkan pada ayat ini. Baik, soalan saya yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita sama-sama tengok ya. Kita tengok ayat yang keempat dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Soalan saya, ada berapa huruf yang kena baca tebal? Cuba tengok sekejap, ada berapa huruf tebal? 2, 3. 2, 3.
Tiga. Kof, Dengung. Ada berapa? Tiga. Okey. Baik, ada 5. 5. 5 Ustaz. Siapa tahu cari 5 tu? Saya bagi hadiah. Hadiahnya kena post lah. Tambah kho dengan kaf, Ustaz. Tak, cuba sebut 5 tu, siapa tahu? 5. Kaf. Seorang jawab seorang, cuba. Siapa nak cuba? Puan Norzila dulu kan nak cuba? Ya, saya Ustaz. Sila Puan Norzila dulu. Huruf kaf. Huruf kaf. Ya. Lagi? Qaf. Okey, lagi? Ba. Lagi? Qaf lagi ada 2. Lagi? Kho Lagi satu lah. satu. Kho. Okey. Kurang tepat jawapannya. Huruf kaf dengan huruf ba tak boleh tebal. Huruf kaf nipis, ba nipis. Tak apa. Cubaan yang berani. Okey, saya bagi peluang lagi seorang. Silakan. Siapa nak jawab? Yang 5 tempat. Saya dah bagi tahu 5. Cuba fikir mana yang 5 tu. Saya cuba Ustaz. Sila Puan Noriah, silakan. Ko berikan ko. Public. Okey, lagi? Wabil akhiro ro tebal. Okey. Tebal hum yuti tinun ti tebal. Ya. Ula ta'ala hudam min rabbihim ro tebal. Tak, yang ni je, ayat 4 sahaja. Apa saja? Ayat 5 tak cik, yang 4 dulu. Saya 4 sahaja. Sila. Ustaz Fauzi tu kan. pada min qabl tu ikhfa di dengung bersama tebal kan? Itu orang pandai lah. Ustaz Fauzi dia pandai. Mil. Ustaz Fauzi jawab mil. Nun bertemu dengan qaf, dengung tu tebal. Itu yang satu. Lagi Ustaz? Lagi itu ro qaf apa Satu Ustaz bagi kita nak semua faham. Selepas ming apa? Yang lepas min qaf tebal, okey. Okey, 2. Kemudian kha. Kha yang ketiga, okey. Yang keempat Kemudian ra berbaris atas. Ra baris atas dah 4. Yang kelima Kemudian qaf yang berbaris bawah. Ya, pandai Ustaz. Nak tepuk tangan ke tepuk sikit. Ini Ustaz ajar kat ni. Baik. Yang ni pun belajar daripada Ustaz dulu ni. Ya, bagus. Ustaz Fauzi cubaan yang tepat, tuan-tuan sekalian. Ustaz Fauzi lama dah ikut saya. Saya selalu pergi Slim dulu dia ikut. Okey, baik. Jadi saya ulang tuan-tuan sekalian. Yang mana tebal? Yang pertama nun bertemu dengan qaf tu dengungnya tebal. Kita kena baca mil. Dengung tu tebal. Tak mau baca mil. Salah. Kita kena baca mil. Itu nombor 1. Yang kedua huruf qaf tu sendiri. Qad. Tak mau kaf. Salah. Mesti qad. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga huruf kha. Huruf kha tu tebal walaupun dia baris di bawah. Sebab tebal itu kerana dia huruf isti'ala. Jadi tebal di sini cuma tebalnya tak sama macam dia baris di atas. Kha yang baris bawah ni dia tebal tapi tebalnya dah menjadi nipis. Bukan menjadi nipis, dah lemah. Kita kata nipis, kita kata tebal yang lemah. Ya, tetapi bagaimana nak buat? Tetap pangkal lidah diangkat. Si. Masa kita sebut si tu mulut kita macam ni Si. Tapi pangkal lidah kita naik. Wabil si pangkal lidah naik. Itu tebal. Ya, baik. Yang keempat huruf ra selepas khi ra. Masa sebut ra tu naik ke pangkal lidah. Wabil akhira. Kemudian yang akhir sekali huruf tebal ialah qi. Yuqinun. Huruf qaf baris di bawah pada kalimah yuqinun.
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nampak tak? Jadi, bila saya kata huruf yang tebal itu, tuan-tuan dan puan kena ambil perhatian di sana, diangkat pangkal lidah. Bila sampai tempat 5 tempat yang sebut tadi. Berarti masa kita dengung ming tu, pangkal lidah kita dah naik dah. Miung, miung. Nampak? Dia macam tu. Faham tak? Itu sebab saya suka beri penekanan tebal ni. Kerana memang orang kita dia jarang-jarang ambil peduli huruf tebal ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan cuba buat sedikit kajian. Ada berapa hukum yang kena dengung? Ada berapa tempat dengung? 1, 2, 3. Ada 3 tempat. Ya. Mana 3 tempat tu? Yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila. Nun bertemu dengan zai. Sama juga. Unzila yang kedua. Ya. Ada orang pasang, cuba tutup mikrofon masing-masing sebab dia ada bunyi gaung. Okey, baik. Baik. Tuan-tuan sekalian, unzila yang pertama dengan unzila yang kedua, kedua-duanya hukumnya ikhfa. Jadi saya nak ulang statement yang selalu saya sebut. Semasa kita bertemu dengan hukum ikhfa ini, apa kita nak buat? Iaitulah kita mendengung dengan keadaan huruf selepas nun itu bersedia pada makhrajnya. Lagi sekali, semasa kita mendengungkan nun ataupun tanwin itu, huruf selepasnya, selepas nun atau tanwin itu bersedia hampir pada makhrajnya. Berarti sekarang huruf zai. Jadi tuan-tuan, makhraj zai macam mana? Siapa ingat? Cuba sebut. Bawah gigi. Belakang. Ya, gigi kita merapat kan? Gigi kita merapat, lidah tu belakang gigi. Jadi, masa kita dengung unzila, ujung lidah kita di situlah. Ya. Walladzina yu'minuna bima mulut dah. Unzi. Dia dah standby dah nak ambil zai. Masa dengung nun tu, dah standby nak ambil huruf zai dah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma ila min dah tentulah. Nun bertemu dengan qaf pun dengung juga. Jadi sama je. Sambil-sambil kita dengung min itu, makhraj huruf qaf dah bersedia. Jadi bila kita sebut qaf macam mana? Qaf. Oh, pangkal lidah naik. Jadi masa duk dengung min tu, pangkal lidah naik. Sebab nak nunggu, nak sebut huruf qaf tu. Min qablika. Faham tak? Baik. Baik, ada tak soalan siapa-siapa nak tanya pada ayat yang keempat ni tentang hukum tajwid yang nak dibangkitkan? Ada tak? Boleh faham tak? Boleh lah. Baik, kalau boleh faham, saya minta lagi seorang baca yang setepat mungkin. Tadi kita belum bincang, ni dah bincang dah. Cuba saya nak dengar dengungnya, saya nak dengar tebalnya. Siapa berani nak cuba? Orang yang dah baca pun boleh baca semula, tak ada masalah. Kalau ada, silakan. Satu ayat ni je, ayat keempat aja. Saya cuba Ustaz. Silakan. Siapa tu? Muhaini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, puan betulkan nirra tu. Ra tu ada sabdu. Kena baca begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirrajim. Nirrajim. Kena ada nampak kasar dulu. Nirrajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Samalah ra pada bismillah tu. Kedua-dua ra tu cuba dengar saya sebut. Dia ada sikit tekanan sabdu pada ra tu, clear kan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Cuba ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, ada baik. Bagus. Terus. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, bagus. Terima kasih Puan. Bacaan yang baik sebenarnya ya. Cuma sedikit penekanan pada ra yang bersabdu itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan sabdu ra? Baik. Pindah kita kepada huruf yang ataupun ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada ayat yang kelima ni ada berapa pula huruf tebal? Ulaika ala hudam. Ada berapa huruf tebal? Siapa boleh jawab cepat? Satu. Bagus, satu sahaja pandai semua nah. Mana dia? Allah yang bersabdu. Jadi bila tuan-tuan jumpa mir itu, naikkan pangkal lidah. Ulaika ala hudan mir rabb. Naik. Jangan mirrab. Salah. Nampak tak? Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mirrab. Baik. Yang kedua, soalan saya, ada berapa dengung? Hudam. Tanwin bertemu dengan mim. Hukum dia ialah idgham Satu yang kita. al-ghunnah. Ya, satu, betul. Idgham al-ghunnah. Cuma tadi ada seorang tadi dia baca yang saya minta ulang banyak kali tadi. Saya dengar seolah-olah macam dia bunyi nun dulu tadi. Dia baca hudan, macam dan lambat nak ambil mim. Terus ambil mim. Hudam selalu. Ya. Baik. Kemudian soalan yang ketiga, ulaika panjang berapa? Ulaika. 46. 4 atau 5. 46. 4 atau 5. Betul ke? Ada lagi yang akan jawab 4, 6 tadi? Okey ke? Betul ke tu? 4 ke 5 Ustaz. 5 cukup 5. Baik. Ini ya. Lagi sekali saya ulang. Apabila tanda panjang, selepasnya berjumpa hamzah. Jangan pening-pening. Terus 4 atau 5. 6 tak boleh, 2 tak boleh. 4 atau 5. 6 salah, 2 salah. Nah, jadi kita baca. Ustaz nak tanya. Saya. Kalau yang mana tak cukup bacaan 4 itu, apa hukum dia tu Ustaz? Tak cukup itu sebab apa? Soalan saya. Sebab setengah nanti ajak saya tanya. Nanti soalan saya bagi habis dulu. Tak cukup itu sebab tak cukup nafas atau dia sengaja? Tak tahu nak kata. Kadang-kadang kita dah tunggu banyak kali masih juga yang sama. Macam mana? Tak kisah. Kalau kita kena buat keputusan. Kalau kita tengok memang dia tak cukup nafas, maka tak ada masalah. Nafas dia tak cukup, tak boleh paksa dia. Tapi kalau dia cukup nafas saja dia buat, orang kata apa, buat sambil lewa, tak berapa nak ambil perhatian, hukumnya makruh. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nampak tak? Kita kena tengok keputusan dia macam tu. Baik. Siapa nak baca ayat yang kelima ni? Silakan.
وأولئك هم المفلحون. Okey, cuba baiki pada ra yang bersabdu. Mir itu. Ulaika ala hudan mir rabb. Cuba ulang balik. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, bagus. Itu dia ya, bagus. Baik, ada apa soalan tentang ayat yang kita dah baca ni? Tak ada. Baik, kalau tak ada, kita pindah kepada ayat seterusnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Dua ayat. Kita tengok ayat yang ke-6 dulu. Baik, siapa nak baca ayat yang ke-6 tu? Silakan. Satu ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baik, cuba baiki di sana ra tebal. A'anzartahum. Ambil balik a'anzartahum. أأنذرتهم A'anzartahum. Putus. Okey, baik. Ada siapa nak cuba lagi? Silakan. Okay, saya cuba Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada suara lah. Mohon Atap. tutup mic Okey. ya, kalau ada yang bunyi lain tu. Tutup mic ya. Tak apa. Kalau ada bunyi bising-bising tu tutup mic, dia tak ada masuk lah. Ustaz Fauzi ke, rumah Ustaz Fauzi ke yang ni anak tu? Tak apalah, biasa tu kan. Ramai-ramai. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ada siapa nak baca lagi? Silakan. Saya nak cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baiki pada hir dengan nir tu. Bagi jadi betul-betul. Nirrah. Lain sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ambil balik anzartahum di situ semula. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagus. Dari segi bacaannya betul dah. Cumanya dari segi lahjah tu jangan gopoh pada amlam tu. Jangan anzartahum am lam tum. Dia tak mahu begitu. Bagi tempo yang betul untuk dia. Maksud saya masa huruf mim tu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia ada tempo dia. Jangan kita am lam tun. Tu macam tak ada langsung tempo dia. Lagi sekali saya rasa cuba ulang balik. Anzartahum bagi cermat. Cuba.
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, bagus. Ada kemajuan. Macam tu. Baik. Pada ayat ini, saya nak buat sedikit soalan kepada semua orang. Yang pertama, saya nak tanya, pada soalan yang pada tempat yang saya bincang tadi, lam. Mim mati bertemu dengan lam, kemudian mim mati bertemu dengan ta. Di situ kita semua tahu hukumnya tak dengung. Sebab orang panggil dia ialah izhar syafawi. Cuma soalan saya nak tanya, apakah tak dengung itu sampai terputus suara? Itu soalan dia. Cuba jawab. Putus atau tidak suara? Tak putus. Tidak. Tidak putus. Lam. Siapa boleh jawab lagi? Kenapa tak putus? Ni siapa boleh jawab ni ke anda? Sebab mim Kalau turut putus gunah. jadi Kalimah. Mim turut gunah. Sebab mim turut Yang ini gunah. tuan-tuan dan puan kena jawab dia punya sifat mim dan Saya sifat jawab, sifat mim Ustaz. itu sendiri. Saya cuba Nanti jawab. kejap, Ustaz Fauzi pandai saya tahu. Bagi peluang orang lain dulu tengok. Ustaz Fauzi memang dia boleh kesimpulan dia boleh buat, saya tahu. kalau putus jadi Kita bagi sakit. peluang orang lain. Kalau putus Kalau jadi putus, sakit. Betul lah, itu salah lah, betul lah. Jadi sakit. Cuma saya tanya, kenapa tak boleh putus? Soalan saya. Kalau putus ada sakit tu betul, tapi yang tak putus tu apa yang menyebabkan dia tak boleh putus tu? Kalau putus dia jadi sakit. Betul. Ya. Jadi salah lah putus tu. Cumanya Dia dalam satu kalimah, Ustaz. Bukan. Ni Ustaz Fauzi jawab. Ustaz Fauzi bantu. Silakan Ustaz Fauzi. Lam. Ustaz Fauzi tengah-tengah bertelefon. Dia tak layan. Baik. Sebab huruf mim ni sifatnya tawasud. Saya dah bagi Ustaz Fauzi tadi. Ustaz Fauzi tengah telefon. Tak boleh lah kan. Baik. Sebab huruf mim ni ada sifat tawasud. Mim ada sifat tawasud. Sebab itu yang boleh putus ni kalau sekiranya dia sifatnya syiddah. Tak boleh putus abang. Sebab huruf yang boleh putus ada berapa? Ustaz Fauzi tolong bagi 8 huruf yang boleh putus suara tu Ustaz Fauzi, tolong. 8 huruf yang boleh putus ni, yang 5-nya kita boleh ni dalam yang huruf qalqalah tu, ba, jim, dal, qalqalah. Pandai. Kemudian yang 3 lagi tu huruf kaf. Huruf kaf salah satunya. Kemudian huruf hamzah. Satu lagi saya lupa dah Ustaz. Huruf ta. Huruf ta, ya huruf ta. Dia putus syiddah bersama pandai. hamzah. Syiddah bersama Bagus hamzah. Ustaz Fauzi, terima kasih. Jadi dia kata 5 huruf semuanya huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal tu suara kena putus. Sudah 5 lah. Dia 8 aja hurufnya. Cuma tambah aja lagi iaitu huruf hamzah, huruf kaf dan huruf huruf ta. ta. Huruf yang 8 ni kena putus suara. Macam kita takbirkan Allahu Akbar, Akbar. Suara kena putus. Ataupun kita baca huruf hamzah macam kita baca pada ayat yang keempat tadi. Sorry, ayat keempat lah. Kita ada huruf hamzah tadi kan. Walladzina yu'minuna. Nampak? Yu'minuna. Ada putus tu. Walladzina yu'minuna. Kenapa putus? Sebab hamzah adalah huruf syiddah. Jadi saya tanya tadi kenapa mim tak boleh putus suara? Kerana mim huruf tawassut. Dia bukan huruf syiddah. Itu benda jawapan ilmiah yang kita nak kena faham dalam hukum-hukum ataupun sebutan-sebutan huruf. Baik. Itu soalan yang pertama. Jadi di sana ada berapa mim yang mati tu? Ada banyak tu. Ada berapa tempat? 3, 4. Ada berapa mim mati? 1, 2, 3, 4. 5. Mim mati. Ada 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Jadi memang kita kadang-kadang kita kedengaran ada di kalangan
Orang-orang kita ni dia baca macam ni. Cuba tuan-tuan dengar ya, saya baca ni. Ni yang salah ni bacaan ni. Tempat-tempat yang 5 tu dia baca macam ni. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bacaan yang salah. Ya, jangan diputuskan suara. Suara masih ada. Cuma jangan dengung 2 harakat. Yang kata tak dengung tu tidak dengung 2 harakat. Ada pun dengung yang sedia ada pada mim, tetap kita kena adakan dengung itu. Macam mana bacaan yang betul? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Saya minta seorang lagi baca, siapa nak baca yang betul? Silakan. Saya cuba Ustaz. Bunyi jauh benar. Okey, silakan. Siapa tu? Saya cuba. Siapa tu? Mun. Mun, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Bagus, pada huruf mim tu dah betul. Cuma pada 2 huruf, iaitu ra. Ada 2 ra di sana. Yang pertama, ra pada kafaru. Ra tu kena tebal. Masa sebut ru tu, naikkan pangkal lidah. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Tebal. Itu yang pertama. Ra yang kedua, a'anzartahum. Situ kena baiki. Pada mim sudah baik. Cuba semula Puan Mun tadi baca semula, betulkan ra. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, bagus. Terima kasih. Lagi ada nak baca, silakan. Saya Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ra yang kedua tu. Jelaskan sabdu pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagus, bacaan yang baik. Bagus, ada lagi nak baca, silakan. Saya Ustaz. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau tak cukup nafas boleh berhenti. Datin ke ni kan? Tak. Saya nama sama dengan Datin. Oh, yang ke Datin tadi lah. Okey, baik. Cuba wakaf. Kalau tak cukup nafas wakaf saja. Berhenti pada anzartahum. Semula ulang berhenti anzartahum. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jangan zar, tapi zar. Ambil balik anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Baiki huruf hamzah. A'anzartahum am lam tunzirhum la
yu'minun. Ulang balik. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Salah tu huruf hamzah tu. La yu. Cuba sebut la yu'minun. لا يؤمنون. Itu dia. Baik. Terima kasih, Bagus. Ustaz. Baik, semua orang cuba jawab. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim. Tanwin bertemu dengan ain. Di situ hukum izhar, betul kan? Betul. Dengung tak? Tak. Tak dengung. Baik, soalan saya. Apakah tak dengung itu sampai terputus suara? Soalan sama macam ni. Tak boleh putus. Tak putus. Tak boleh putus. Pandai-pandai. Jadi jangan baca macam ni lah. Jangan baca sawa'un 'alaihim. Tu bacaan salah. Bacaan betul. Sawa'un 'alaihim. Baik, dah faham belaka lah tu. Mungkin saya bagi peluang lagi seorang dua, saya rasa. Silakan ayat yang sama, ayat 6 ni. Silakan. Saya sebut Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم Ya, bagus. Terima kasih. Baik. Tengok ayat yang ke-7. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik. Siapa nak baca dulu sebelum kita bincang hukum tajwid? Silakan, saya bagi peluang baca ayat yang ke-7. Satu ayat je. Sila. Saya cuba ya. Sila. Tak nak tunjuk muka, tutup je video tu. Senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Kejap. Jangan panjang sangat. Jangan wa ala sam. Lebih. 2 harakat saja. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Macam tu. Semula ulang balik. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wa ala cukupkan 4. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum. Rihim tu jangan macam absarihim, ma tu tak mau. Absarihim ghishawah. Cuba ulang balik. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun 'adzim. Jangan macam putus tu. Walahum azab. Tak mau begitu. Suarakan mim itu. Walahum azabun 'adzim. Semula. Walahum azabun 'adzim. Dengungkan sikit sebenarnya. Walahum azabun 'adzim. Lagi sekali. Walahum azabun 'adzim. Begitu. Dia kena dengung juga sebenarnya. Walaupun hukum tak dengung, dia kena dengung. Tapi kena faham. Yang kata tak dengung tu, tak dengung 2 harakat. Kena faham ya? Yang kata tak dengung 2 harakat. Adapun sifat mim, dia kena dengung. Sebab tak boleh buat mim tanpa dengung. Mim dia mesti nak dengung. Dia mesti nak hidung. Kalau tak ada hidung, tak boleh sebut mim. Tak percaya, tutup hidung. Baca walahum. Tak jadi. Jadi suara hidung tu memang kena ada. Walahum
azabun. Dia ada. Okey, Ya, baik. ya. Terima kasih. Terima kasih Siapa Ustaz. lagi nak baca? Sama-sama. Silakan. Siapa lagi? Saya cuba Ustaz. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nirra. Cuba betulkan. Nirra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة Baik. Huruf ولهم Sad. Kejap. Huruf Sad dia kena ada satu sifat. Dia panggil sifat safir. Apa dia safir? Yang bunyi tu. berdesir. Jadi cuba dengar saya sebut. Wa ala abasar sa. Cara dia tengok mulut saya. Wa ala abasar sa. Gigi kita rapat tapi pangkal lidah kita naik. Abasar sa. Cuba ulang balik. Wa ala وعلى أبصارهم غشاوة Risha, rendahkan. Risha dengan Risha. Wa'ala abasarihim ghishawa. Ulang balik. وعلى أبصارهم غشاوة Ya. ولهم عذاب عظيم. Zim. Macam mana zim? Siapa pandai di mana kedudukan lidah semasa sebut huruf dha? Keluar Dha Ustaz. yang saya? Keluar di. Lidah depan. keluar. Lidah tu keluar. Bolehlah lidah keluar, boleh. Tapi kalau tak boleh nak keluarkan pun tak apa sebenarnya. Maksud saya cukup dengan hujung lidah menyentuh kepala gigi. Itu sebenarnya cukup. Nanti jenuh pula nak keluar macam mana? Tak keluar-keluar kan? Dia cukup dengan jenis je. Cukup. Zim. Walahum azabun azim. Keluarkan sikit pun boleh lah. Tak masalah lah kalau tuan-tuan boleh keluarkan. Cuba Ustaz. Lagi siapa nak baca silakan. Saya Ustaz. Sila. Puan Nur Hamidah. Sila. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Ya, bagus. Sadaqallahu 'azim. Ya. Sadaqallahul azim. Ada lagi nak baca? Silakan. Ustaz, saya nak cuba. Silakan. VK je naik sini. Ya Ustaz, saya pandai sangat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala absarihim ghishawah. Cuba ulang balik. Tadi terputus, tak dengar. Khatamallah. Ulang balik. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim Wa'ala sam'ihim wala ala absarihim ghishawah hum azabun azim. Zim.
ujung lidah berada di pangkal, di ujung gigi macam tu. Di masa yang sama pangkal lidah kena naik. Sebab nak tebalkan dia. Walahum azabun azim. Cuba semula walahum. Walahum azabun azim. Macam tu. Azim macam tu. Bagus. Azim. Baik. Baik, kita pindah lagi satu ayat. Ayat yang ke-8. Ada apa nak tanya tak hukum tajwid yang terdapat pada ayat 6 dan 7? Itu tutup semua tau, tutup 21 Ada tak? Tak ada ya? Tak ada. Baiklah, kalau tak ada kita pindah kepada ayat yang ke-8. Kita sampai pukul berapa Kak Tun? Sorry Ustaz. 4:30 kan Ustaz? Janji kita 4:30 kan? Boleh, tak ada masalah. Saya tak ada masalah, saya boleh je. Kita kata 4:30. Okey, Saya ni hujan lebat tapi tak boleh nak buka speaker Ustaz. Samalah saya pun. Lebat ni sebenarnya. Asyik baik saya pakai ni. Kalau tak pakai ni rasa tak dengar. Baik. Jelas Ustaz, jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan sekalian, cuba lihat ayat yang ke-8 pula. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Baik, siapa nak baca? Silakan. Wa minan nasi. Sila Ustaz Fauzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Masya Allah. Hebat bacaan. Ya. Dah bunyi macam Arab dah. Tak belajar dengan saya, tak apa dah. Saya je risau pula. Bila orang pandai ikut kelas ni. Saya selalu ikut Ustaz ke? Okey, baik. Siapa yang nak baca lagi, dipersilakan. Ustaz, saya cuba. Ya, ada Wiyah. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahu azim. Okey, bagus. Baik, ada apa? Siapa lagi nak cuba? Silakan. Saya. Cuba. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. Cuba ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Okey, bagus. Baik, ulang balik ya. Saya baca semula daripada ayat yang kita dah baca tadi, ayat 4, 5, 6, 7 dan 8. Saya baca, tuan-tuan dengar betul-betul. Ikutlah pelan-pelan di rumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Itu dia. Bacaan itu Taranum apa? Siapa tahu? Siapa ingat? Ustaz Fauzi, Taranum apa Ustaz? Nahwan. Pandai. Nahawan. Bagus. Itu Nahawan. Bulan puasa Ustaz. Tak kira lah bulan apa pun. Biasa kalau ada orang mati. Kalau ada orang mati. Allah. Lagu Nahawan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Itu Nahawan ya. Baik. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada petang ini, ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Sama ada ayat yang kita baca ataupun mana-mana soalan yang tuan-tuan rasa confused dalam hukum tadi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dua soalan Ustaz. Salam. Dua soalan dulu Ustaz. Yang pertama nak confirm yang huruf ikhfa hakiki yang 100% lalu ikut hidung tu kaf dengan qaf kan? Yang Ustaz kata laluan suara. Betul. Kaf dengan qaf. Okay, yang kedua. Betul, laluan suara. Okey, kejap Ustaz. Yang kedua okey. Yang kedua berkenaan dengan makhraj zai, sin dengan sad tu, biasanya yang saya duk faham ujung lidah tu berada di pada belakang gigi bawah, betul kan? Ataupun macam mana Ustaz? Makhraj zai, sin dan sad. Baik. Di sana ada dua soalan yang Ustaz Fauzi bangkitkan. Tuan-tuan sekalian, soalan yang pertama, apakah suara ketika suara dengung ketika bertemu dengan huruf qaf dan huruf kaf? Kalau tuan-tuan masih ingat, saya memang selalu sebut, kalau nun bertemu dengan qaf ataupun nun bertemu dengan kaf ataupun tanwin bertemu qaf, tanwin bertemu kaf, dua huruf ni, di mana pastikan suara kita 100% di hidung, tak ada di mulut. Macam kita baca min qablik tadi kan? Wa ma unzila min nak pastikan yang dengung itu betul-betul 100% di hidung. Masa dengung min tu terat hidung kita. Tengah-tengah duk min tu itu putus tak suara. Wa ma unzila min putus. Tapi kalau wa ma unzila min tak putus itu salah. Itu membuktikan bahawa masih ada suara ikut mulut. Tak mau, itu salah. Dia mesti suara di hidung sahaja. Bila tu? Bila nun bertemu qaf, nun bertemu kaf. Adapun kalau nun bertemu selain daripada qaf dan kaf,
Mesti ada suara ikut mulut pula. Itu kena ingat. Macam kita baca unzila. Nun bertemu zai itu hukum ikhfa. Tapi dengung dia berbeza dengan qaf tadi. Walaupun hukum ikhfa-nya sama. Apa maksud saya? Semasa anda mendengungkan unzila, pastikan suara di hidung pun ada, suara di mulut pun ada. Nak pastikan macam mana? Masa kita dengung, try tutup hidung. Suara putus tak? Kalau suara tak putus, itu betul. Contoh. Ulzila. Ulzila. Itu betul. Tapi kalau tuan-tuan baca oh, itu salah. Sebab itu menunjukkan suara kita di hidung saja. Nak buat macam mana macam tu ya? Yang nak ejah tu ke hidung, tak ke hidung tu macam mana? Senang saja. Dia ke hidung. Apa dia? Dia ke hidung. Saya tutup pun dia pergi Z, tak boleh bunyi za tu. Dia salah. Itu salah kan? Alright. Itu saya tanya tu, macam mana nak buat supaya betul? Baik, sekarang ni yang jadi salah itu sebab masa kita dengung unzila tu, ujung lidah menyentuh langit. Menyentuh apa? Tempat makhraj dia. Itu yang pergi. Sekarang jangan bagi sentuh. Ujung lidah tu kena renggang. Jangan sampai kena. Jangan tu kena. Dia dia tak kena. Baru suara tu tutup hidung, dia boleh keluar lagi ikut dia tempat tak rapat itu. Lidah kita tak hadang. Kalau kita rapat, lidah kita hadang suara tu keluar ke mulut. Tutup pula hidung, putuslah suara. Tapi kalau lidah kita tak rapat, maka bila tutup hidung, suara masih boleh lalu lagi ke ujung lidah tu keluar. Tapi kalau rapat itu salah. Latihlah itu. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana kedudukan lidah ketika menyebut huruf sad, huruf zai dan juga huruf sin? Memangnya ada khilaf ulama di sana. Di mana ada ulama mengatakan ujung lidah berada di belakang gigi atas. Ada ulama mengatakan hujung lidah berada di belakang gigi bawah. Tapi yang paling masyhurnya ialah hujung lidah berada di belakang gigi bawah. Baik. Cuba buktikan, cuba tengok mulut saya. Tuan-tuan nampak saya nganga ya? Saya nganga, saya letak siap-siap lidah saya belakang gigi. Gitu maksudnya. Huruf sin ni hujung lidah macam tu. Lepas tu saya buat aja huruf sin Sin. Sama juga zai. Saya letak siap-siap lidah saya. Lidah tak naik atas pun. Jadi hujung lidah belakang gigi. Sama juga sad. Letak siap-siap hujung lidah belakang gigi. Itu yang dikatakan makhraj sad. Jadi masyhur begitu sebenarnya. Memang ada di kalangan ulama kata yang atas, tapi masyhur yang ujung lidah berada belakang gigi bawah. Begitulah jawapannya Ustaz Fauzi ya. Baik, ada lagi soalan lain? Ada 5 minit lagi masa kita. Kalau ada silakan. Ustaz sebutkan huruf zal. Huruf yang mana tu? Zal. Huruf zal ya, baik. Dalam ayat yang kita baca tadi ada satu huruf zal. Tempatnya ialah ya betul. Anzar. Baik. Huruf zal ini sebutannya sama macam kita sebut huruf wa, huruf sa. Ada 3 huruf. Huruf wa, huruf zal, huruf sa. 3 huruf. Sama macam mana? Hujung lidah dikeluarkan. Ada orang kata gitulah, bolehlah. Zal. Za. Okey, begitu juga huruf sa. Begitu juga huruf wa, hujung lidah kena kepala gigi atas. Baik. Jadi semasa kita menunaikan ataupun mengamalikan sebutan laur, mula-mula kita keluarkan hujung lidah dulu. Lepas tu baru laur.
Dah masuk ra tu baru kita tarik lidah ke dalam. Zau. Anzar. Anzar. Zau. Hujung lidah keluar. Tarik masuk dalam bila sebut ra. Itu dia. Baik, lagi nak tanya apa? Silakan. Zain pula Ustaz, Zain. Huruf Zai. Zai macam tadi. Huruf Zai. Baik, huruf Zai ni tadi saya dah sebut. Dia sama sebutan dia dengan huruf Sad, Sin, Zai. Di mana ujung lidah kita berada di belakang gigi. Belakang gigi. Kalau huruf Zal, ujung lidah di ujung gigi atas. Zal. Huruf Zai, ujung lidah belakang gigi bawah. Dan gigi kita merapat. Zai. Az. Nampak? Gigi rapat. Huruf Zal, nampak? Beza Zal dengan Zai. Jadi kalau kita baca Iza Zul tu bagi betul je lah. Yang pertama huruf Zal. Iza Zul. Mula-mula keluar lidah. Iza Zulzi. Jangan semuanya Iza Zulzilatin. Itu orang kita banyak baca gitu. Sama bunyi Zal dengan Zai lah. Huruf Zal adalah Zal, huruf Zai adalah Zai. Okey, lagi soalan? Satu lagi soalan? Ustaz. Ya. Ya Ustaz, saya nak berkongsi satu ni lah. Tapi Ustaz semak lah betul ke tak idea ni. Silakan. Berkenaan dengan makhraj huruf lah. Makhraj huruf tu ada yang umumnya ada 5. Ada 5. Okey, jadi saya guna jari 5. 2-nya pada rongga, 3-nya pada tempat lah. Satu rongga. Dua pada rongga. Okey, iaitu rongga hidung dengan rongga mulut. Okey. Rongga hidung bunyi dengung, rongga mulut itu bunyi huruf mat lah. I, U. Kemudian yang 3 pada tempat ini, yang pertamanya pada rongga halqum, kedua pada lidah, yang ketiga pada bibir. Okey. Kemudian cara nak ingat dia, katakan pada pada rongga halqum dulu ataupun pada bibir dulu kita ada 4 jari. Ba, waw, fa, ma. Okey. Ba, waw, fa, ma. Kemudian pada ni pada orang kata umpamakan ini adalah halqum kita lah. Pangkal, tengah, hujung, 2 iaitu hamzah, ha atau hamzah, ain dan ha, ghain dan kha. Jadi 2 kalau kita buat. Kemudian dari segi lidah kita ambil tapak tangan ni sebagai lidah, yang mana 2 belakang, 3 tengah, seterusnya selebihnya tepi dan depan. Tepi ada 1 iaitu huruf dad, belakang ada 2 huruf qaf dengan kaf, di tengah ni ada 3 line kita umpamakan 3 huruf lah. Jim. Okey, di tapak tangan tu okey. Ya, jim, shin dan ya. Yang seterusnya 12 huruf, iaitu pada 12 ruas tapak tangan kita ni ada 12 huruf. Yang pertama jari yang ujung lidah kita, umpama ujung jari kita ni ujung lidah semua. Okey, ke atas 3 huruf iaitu lam, nun dan ra. Kemudian di belakang gigi atas itu digusi lembut iaitu huruf ta, dal dan ta. Antara 2 gigi jari manis 3 huruf juga iaitu zai, zal, sa dan za. Dan di belakang gigi bawah itu ada zai, sin dan sad. Jadi settle lah 28 huruf. Bagus, terima kasih ya Ustaz Fauzi. Idea yang sangat baik sebenarnya untuk kita ingat. Dia daripada yang asas bahasa Arab tu Ustaz. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Bagus. Nanti kita minggu depan insya-Allah tuan, saya akan ulang balik apa yang Ustaz Fauzi sebut tadi. Kita akan cuba praktikkan, kita akan cuba sama-sama buat. Bagus tu. Terima kasih Ustaz Fauzi atas perkongsian. Kalau sifat huruf pun kita boleh bahaskan yang Ustaz kata kalau ada 10 yang berlawanan tu, dan Ustaz kata kita ambil 4 pasangan je. Satu pasangan tu tak payah bincang sebab dia dalam penulisan bahasa Arab kan. Jadi kita bincang 4 pasang saja. Jadi satu tu berada di antara itu bainiyah ataupun tawassut. Yang 4 tu kita bincang berkenaan dengan nafas ataupun ni hamsu tu. Yang kedua dari segi suara tebal nipis. Yang ketiga suara paling tebal. Yang keempat tu yang 3 pasang tu lah, syiddah, rakhawah dan juga syiddah, bainiyah ataupun rakhawah.
Yang selebihnya Fauzi tu buat grafnya. ya. Buat lakar-lakar dia. Minggu depan tunjuk. Ya, Minggu depan kita buat insya-Allah. InsyaAllah. Yang dari segi makhraj tu senang nak ingat lah dari segi tu. Yang segi makhraj tu saya Dari nampak lah sikit. Yang sifat ni susah dari sikit. sifat tu kalau senang nak bincang mungkin kita ambil istilah dengan istighfar dulu ataupun hamsu dengan jahru dulu. Yang last kali tu kita ambil yang syiddah, rokhawah ataupun yang bainiyah tu yang last kali. Kalau saya bincang macam tu. Ustaz Fauzi sebenarnya dia dah mahir ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sifat huruf. Saya sebenarnya Tetapi di kalangan frustasi dulu dengan ustaz di pejabat agama. Di kalangan kita ni, untuk makluman Ustaz Fauzi, dalam grup kita ni masih ada yang baru. Jadi bila sebut al-jahru, sebut al-hamsu, sebut ar-rakhawah, dia tak tahu pun apa benda tu. Betul. Jadi peringkat kita belum sampai ke situ. Tapi walau bagaimanapun, apa yang Ustaz Fauzi kongsikan ini suatu benda yang insya-Allah kita akan cuba praktikkan dalam kelas kita ni. Terima kasih di atas perkongsian ini. Terutama makhraj tadi saya nampak cantik sangat Ustaz bagi. Saya terima setuju. kasih, Yang Ustaz. mahraj tu saya pun berminat Saya tapi suka, belum dapat ni lagi. Ya tak apa. Minggu depan kita bagi masa lebih sikit pada Ustaz Fauzi untuk terangkan lebih terperinci. Ustaz Fauzi kena bercakap lambat-lambat sikit. Dia macam saya ni orang tua-tua ni cakap cepat-cepat, lambat nangkap. Saya kena pun cakap duk satu-satu. Gitu. Dia Macam ikut Ustaz boleh catatan sebut tadi daripada kan. kelas ustaz Hamzah al-Harikha laju tu juga. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Dia pun jempat tulis. Itu tujuan. Ustaz kena lakar Ustaz. Nanti insya-Allah saya cuba share dalam grup ngaji rumah ngaji. Ya, bagus. Terima kasih Ustaz. Baiklah, jadi saya rasa untuk pertemuan kita pada petang ini, saya rasa ini dululah. InsyaAllah ada rezeki, ada izin.